Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kelantan yang digelar sebagai negeri Serambi Mekah rupa-rupanya pernah melalui satu sisi gelap pada suatu ketika dahulu. Kelantan Darul Naim merupakan sebuah negeri daripada 13 buah negeri di Malaysia yang kaya dengan sumber asli tempatan, mempunyai keluasan lebih kurang 15,040 km persegi, terletak di timur laut semenanjung Malaysia berhadapan dengan Laut Cina Selatan dan bersempadan dengan wilayah Narathiwat, Thailand. Kelantan ialah sebuah negeri pertanian yang mempunyai banyak kawasan tanaman padi dan perkampungan nelayan. Ia juga merupakan antara negeri yang mempunyai peratus penduduk Melayu yang tinggi selain Terengganu, iaitu sebanyak 95% berbanding negeri-negeri lain di pantai barat semenanjung. Digelar sebagai Paris of Malaya pada tahun 1950-an, Kelantan telah mencipta sejarah sebagai pusat pelacuran terbesar di tanah Melayu kerana kegiatan berkenaan yang aktif dan berleluasa di dalam negeri itu. Tidak hanya melibatkan remaja perempuan, malah remaja lelaki turut terlibat dalam kegiatan itu. Tidak dinafikan pengajian ilmu agama dan sekolah pondok di sana pada masa itu sangat berkembang pesat, tetapi kegiatan tidak bermoral tersebut pada masa itu juga berleluasa sehingga Kelantan digelar sebagai Paris of Malaya. Jadi, mengapa Kelantan boleh jadi sebegitu? Ini adalah kisahnya. Pada awal tahun 1950-an, dilaporkan pusat pelacuran di Kelantan sangat berleluasa sehingga ada antara pelacur ini yang dilatih seawal usia 12 tahun. Mereka ini bukan sahaja berasal dari Kelantan, malah seluruh semenanjung tanah Melayu termasuklah dari Thailand. Pertama kali gelaran Paris of Malaya diberikan kepada Kelantan adalah pada 1959 oleh seorang ahli parlimen, Nik Muhammad Amin Nik Ali, dalam satu ruangan berita akhbar. Sehinggakan pada waktu itu, sebuah jawatan kuasa telah ditubuhkan untuk menyiasat kegiatan pelacuran di dalam negeri Kelantan. Kelantan yang dikenali sebagai Paris of Malaya akibat kegiatan pelacuran yang semakin meruncing. Ke mana saja kita pergi di seluruh pelosok tanah Melayu, mesti ada pelacur dari Kelantan. Pelacuran adalah kesalahan besar. Ia berlaku kerana ada permintaan dan penawaran. Pelajar-pelajar sekolah baik lelaki maupun perempuan turut terlibat. Muhammad Amin dilaporkan berkata demikian ketika membincangkan laporan mengenai aktiviti tersebut yang dibentangkan dan kemudian disiarkan dalam akhbar The New Straits Times pada 15 April 1959. Beliau mencadangkan supaya pihak berkuasa iaitu Majlis Agama Islam Kelantan tidak menghukum tetapi memberikan peluang pekerjaan lain kepada para pelacur. Pendapat ini juga dipersetujui oleh ahli politik dari Parti Perikatan iaitu BN, Encik Yaakob Awang, kerana beliau sendiri malu dengan Kelantan sehingga digelar Paris of Malaya. Beliau juga menyalahkan para isteri kerana meminta cerai apabila bergaduh dengan suami. Namun pendapat Yaakob itu ditentang oleh isterinya sendiri, Cik Halimah, kerana dia tidak boleh salahkan wanita sahaja sebab lelaki lebih bertanggungjawab dalam menangani isu cerai. Ketika itu, mereka percaya gejala ini terjadi kerana perkahwinan bawah umur mengakibatkan penceraian pada usia muda yang mendorong mereka ke lembah pelacuran. Diberi nama Paris of Malaya kerana pada masa itu Paris juga digelar sebagai kota pelacur, tetapi orang Paris pada masa itu sangat marah apabila disamakan dengan Kelantan. Mereka menyatakan bandar Paris masih menjadi bandar yang mempunyai tinggi budaya. Julukan Paris of Malaya itu tidak diterima dengan baik. Seorang warga Paris yang menetap di Singapura telah menulis ke akhbar yang sama sebulan kemudian. Kota Baru adalah pekan yang indah, tetapi menggelarkannya Paris of Malaya adalah satu penghinaan kepada kota raya Paris menerusi suratnya kepada pengarang yang disiarkan pada 4 Mei 1959. Dia mendakwa Paris adalah pusat kebudayaan dunia dengan warga kota yang kuat bekerja, bermoral tinggi serta mengutamakan nilai kekeluargaan, malah memberitahu bahawa kota London lebih ramai pelacur daripada Paris. Seorang pegawai kebajikan British yang bernama Josephine Foss menyatakan bahawa ibu-ibu ayam yang menindas anak-anak gadis menjadi pelacur ini akan mendapat ganjaran yang lumayan, antaranya dapat tinggal di hotel mewah. Namun kenyataan Josephine ini ditentang oleh orang-orang Melayu pada masa itu kerana dia dianggap sengaja menimbulkan ketegangan masalah sosial dalam kalangan masyarakat. Ada pihak mendakwa yang kegiatan pelacuran di Kelantan ini sudah wujud sekian lama. Abdullah Munshi, seorang penulis tersohor alam Melayu yang datang ke Kelantan sekitar tahun 1838, turut menyebutkan mengenai kegiatan pelacuran di Kelantan itu. Beliau terkejut dengan pusat pelacuran yang dianggap normal di Kelantan dan turut menulis pengalamannya berjumpa dengan pelacur yang berkemban, rambut bersanggul dan memakai bunga melur yang berjuntai sampai ke lutut. Bukan itu sahaja, isu ini turut diketengahkan oleh legenda penulis dan wartawan
wartawan Malaysia A. Samad Ismail dalam buku Temasya Tinta 1966 pada bahagian cerpen yang bertajuk Kisah Cinta di Kota Baru. Di pihak Kerajaan Kelantan pula, mereka telah berusaha sedaya upaya untuk menghapuskan kegiatan ini namun gagal. Majlis Agama Islam Kelantan MAIK sendiri turut mengeluarkan 3 jenis undang-undang berkenaan pelacuran ini. Waktu itu ramai pelacur telah ditangkap dan Sultan Kelantan iaitu Sultan Muhammad IV telah mengarahkan MAIK supaya menyenaraikan nama pelacur atau perempuan jahat yang terdapat di Kota Baru. Betapa kroniknya industri pelacuran di Kelantan pada waktu itu sehinggakan turut menjadi bahan kempen Parti PAS dalam pilihan raya tahun 1959. Walaupun pelbagai usaha telah dilakukan tetapi masalah pelacuran ini tetap tidak kunjung hilang sehinggalah PAS mengambil alih semula Kelantan pada tahun 1990. Apabila Kelantan diambil alih oleh PAS sejak 21 Oktober 1990, agama Islam lebih berkembang. Semasa Allahyarham Tok Guru Ni Aziz memimpin Kelantan, banyak inisiatif yang dilaksanakan sehingga digelar kerajaan menerajui perubahan. Antaranya, Allahyarham Tok Guru Ni Aziz telah menutup premis-premis judi dan panggung wayang di Kelantan, manakala hotel dan kedai tidak dibenarkan menjual dan menyajikan arak di tempat awam kerana ia membawa ke lembah maksiat. Justeru, enakmen Kawalan Hiburan Negeri 1998 diperkenalkan bagi menerapkan nilai keislaman dalam setiap persembahan serta mengelak amalan kurafat dan tahyul seperti hiburan wayang kulit, makyong, main puteri dan sebagainya. Selama memerintah Kelantan, semakin banyak penambahbaikan kepada pentadbiran dan pemerintahan Kelantan telah diperkenalkan di bawah kepimpinan Allahyarham Tok Guru. Antaranya yang paling unik ialah mengadakan kuliah Jumaat waktu pagi di Pasar Besar Kota Baru untuk rakyat Kelantan yang pergi ke situ untuk membeli belah di Pasar Jumaat di samping mendengar kuliah Tok Guru. Program ini amat popular di Kelantan, dapat dimanfaat oleh rakyat Kelantan dalam negeri dan ribuan rakyat Kelantan hadir setiap kali ianya diadakan. Dari pelbagai usaha Allahyarham Tok Guru Ni Aziz, akhirnya Kelantan diberi julukan Serambi Mekah menenggelamkan Paris of Malaya. Maksiat atau jenayah itu adalah tindakan dari individu dan bukannya melibatkan negeri, sebab setiap negeri mesti ada berlaku maksiat atau jenayah ini walaupun di tanah kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekian.